Ini juga antara roti canai yang terkenal sebenarnya di Tengkera Melaka, iaitu roti canai mercik special, ataupun ada juga orang-orang sekitar tu yang panggil roti burrito. Nak tahu dengan lebih lanjut lagi apa dia roti mercik, roti canai mercik dan roti burrito ni, kita bersama dengan Puan Wahidah Abdul Rahman selaku pemilik restoran 8272 Barakah Corner. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih kerana TV3 menjemput saya secara live Maya ni. Saya berbesar hatilah dan juga saya nak ucapkan terima kasih juga untuk wanita hari ini. Sama-sama. Okey, mungkin boleh kongsikanlah sedikit Puan Wahidah. Kalau cakap tentang roti canai ni yang biasa orang makan, roti canai kosong, roti canai telur, roti tampal kan, macam itulah roti canai banjir. Tapi apa perbezaannya roti canai mercik ataupun roti canai burrito ini? Okey, macam di kedai kami memang kita sediakan pelbagai jenis roti canai lah. Tapi kita dekat specialnya roti canai yang kami sediakan, dia kami inovasikan roti canai itu ke arah moden sikit. Jadi kami buat roti canai mercik special. Roti canai itu dia punya cara pembuatan dia sebenarnya dia bermula daripada sekeping roti canai kosong yang ditibar. Kemudian dalamnya ada telur dadah dan isi ayam goreng berempah yang telah dicincang. Kemudian digulung seperti berbentuk seperti burrito lah. Itu yang kadang-kadang kita dengar ada yang panggil roti canai burrito. Tapi kita memang kalau dekat kedai kita memang roti canai mercik special. Okey. Tapi itulah kalau kita tengok sekarang ni kan yang sedang dikongsikan di kaca TV ni memang diletakkan telur dadah tu, kemudian di atas ni diletakkan sedikit isi ayam tu kan. Tapi nak tahulah juga Puan Wahidah, daripada mana tercetusnya inspirasi ni? Biasanya orang biasa buat tampal je lah, letak telur dan sebagainya. Tapi macam mana boleh dapat inspirasi nak buat roti canai mercik ni? Okey, saya terfikir sebab saya rasa kalau roti canai ni terlalu banyak yang menjual roti canai. Jadi saya terfikir saya nak buat sesuatu yang lain untuk menarik lebih banyak pelanggan lah, sebab saya nak buat satu kelainan lah. Jadi bila saya duduk saya terfikir untuk buat roti canai tu, dan masa keesokan hari saya suruh pelibah saya minta cuba buat seperti mana yang saya nak. Alhamdulillah benda tu mula-mula memang kurang, tapi alhamdulillah sekarang memang mendapat perhatian lah. Memang ramai permintaan roti canai ni. Itulah soalan yang saya nak tanya tadi, macam mana penerimaan orang ramai. Dah jawab pun maknanya memang mula-mula sukar, tapi akhirnya orang boleh terima pembaharuan ni kan. Tapi nak tanya jugalah, kalau saya kari yang saya makan, hanya saya makan dengan roti canai ataupun nasi kandar. Tapi nak tahu jugalah sebenarnya roti canai burrito ni kuahnya tu sama dalca dengan kari ke, ataupun mungkin ada kuah-kuah lain yang istimewa dengan sambal dan sebagainya? Kita memang roti canai mercik ni kita sajikan dengan kuah dal yang disimbar di atasnya, kemudian dibubur sedikit sambal lah. Jadi kalau ada customer yang meminta untuk kuah kari, kita akan bagi request kuah kari, kita akan bagi kuah kari lah, kuah kari ayam. Okey. Kiranya memang roti canai mercik ni atasnya akan diletakkan kuah dal, kemudian dengan sambal. Saya tengok ni pun nampak macam orang kata crispy, crunchy yang garing-garing tu mesti sedap kan kemudian dimakan. Okey, kabarnya selain daripada roti canai mercik yang diletakkan isi ayam dan juga telur dadah di dalamnya, ada juga alternatif lain ataupun inovasi lain. Diletakkan cheese pula. Mungkin boleh dikongsikan? Okey, roti canai viral yang roti canai mercik ni di kedai kami ada 3 variasi lah. Kita ada roti canai mercik biasa, kita ada roti canai mercik cheese, kita ada roti canai mercik cheese double. Bermakna kita, sebab kalau kita tengok permintaan cheese ni memang sekarang ni memang terlalu tinggi. Memang kalau kita tengok memang ramai, bukan saja peringkat umur yang muda, malahan yang peringkat pertengahan dan juga memang minatlah sekarang ni cheese. Jadi kita buat kelainan, kita tambahkan cheese tu. Memang kalau rata-rata yang datang memang akan minta yang ada cheese lah. Dan saya kira dia juga boleh menarik minat kanak-kanak kan untuk menikmati hidangan ni kan. Kalau tak nak pedas, kita tak payah letak sambal, kita letakkan kuah dal tu. Okey, bagaimana sebenarnya Puan sendiri nak pastikan bahawa inovasi yang dilakukan terhadap roti canai ni kan akan terus diteruskanlah oleh perniagaan, legasi perniagaan Puan ini?
Saya memang di kedai saya memang anak-anak saya banyak yang membantulah. Anak-anak saya, jadi memang mereka, kalau saya ni, mereka akan meneruskanlah, sebab kita selain daripada roti canai viral ni yang ada cheese, kita juga ada pelbagai jenis roti canai yang ada cheese. Contohnya kita ada bomb cheese, kita ada sardine cheese, kita ada roti bomb cheese double, semua ada. Okey, Puan Wahidah. Pelbagai. Puan Wahidah, selain daripada roti canai, kalau saya nak pergi ke Tengkera ni, nak pergi ke kedai Puan Wahidah ni, apa antara lain yang terdapat di sana, hidangan-hidangan menarik? Okey, hidangan menarik yang kita ada dekat sini, selain daripada semua jenis roti canai, kita juga ada nasi lemak. Contoh kita ada nasi lemak mercik, nasi lemak rendang. Kita ada lontong mercik, lontong rendang, mi kari mercik, mi kari rendang. Kita ada roti kacang pul, laksa power, semua ada. Wow, macam-macam ada Okeylah, kalau penonton-penonton nak tengok lain antara menu-menu yang terdapat di sana, mungkin boleh dikongsikan laman sesawang media sosialnya bersama dengan kami di Wanita Hari Ini. Okey, untuk para pelanggan dan orang luar yang sana yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kedai kami ataupun ingin mengunjungi kedai kami, boleh kunjungi Facebook official page kami, iaitu 8272 Baraka Corner. Okay. Dan juga boleh terus WhatsApp nombor saya 012-295-0876. Okey, baiklah. Dan nak tanyalah Puan Wahidah. Puan Wahidah sebenarnya kan selain daripada penebar roti canai Puan Wahidah boleh tak tebar sendiri roti canai? Boleh. Boleh. Okey, ini yang kita nak, girl power. Jadi Puan Wahidah, saya nak ajak Puan Wahidah bersama dengan penonton-penonton untuk kita saksikan bingkisan yang sempat dirakamkan oleh rakan wartawan kita Natasha ni tentang kisah seorang adik perempuan berusia 14 tahun yang juga hebat untuk menebar roti canai. Kita saksikan. Keupayaan dalam mewarisi sesuatu kemahiran bukanlah satu perkara yang mudah. Malahan, tidak semua mampu untuk menjadi mahir dalam satu masa yang singkat. Berbakat dalam menebar roti canai, Nur Kristina Alia Antasha merupakan seorang pelajar yang masih bersekolah. Tekad untuk mempelajari kemahiran untuk menebar roti canai dalam usaha untuk membantu perniagaan keluarganya ketika di waktu lapang. Sebenarnya tu kedai family Kiss. So daripada kecil memang kita tengok papa nebor. Dan tiba-tiba Kiss ni timbul minat nak belajar. Lepas tu Kiss start belajar nebor tu pada umur Kiss 11 tahun. Cabaran untuk nebor roti canai ni adalah perasaan malu. Sebab orang tengok kita nebor kan. So Kiss jadi malu lah. Ada orang ambil gambar lah. Jadi sangat malu. Lepas tu kena layan pelbagai karena customer yang bermacam-macam ragam. Itu adalah satu cabaran yang mencabarlah bagi Kiss. Bagi wanita berusia 14 tahun ini, dia tidak menyangka keupayaannya untuk menebar itu menjadi salah satu kisah tular di media sosial. Pada mulanya, minat dalam mempelajari kemahiran menebar adalah untuk mengisi waktu lapang ketika tidak bersekolah. Namun kini, dialah yang banyak membantu bapanya untuk menebar roti canai di kedai. Bukan sahaja memerlukan minat dan bakat dalam menebar, mempunyai kepakaran ketika menebar juga amat penting bagi menghasilkan produk makanan yang berkualiti. Saya rasa bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah boleh juga saya tolong mama dan papa saya kat kedai tu. Duduklah saya duduk saja. Yang memberi sokongan dan juga meningkatkan kemahiran saya adalah mama dan papa. Mama ni always sokong saya untuk nebor dan papa ni akan ajar saya sesuatu tu sampailah saya pandai. Yang semestinya lah papa saya yang memberi tunjuk ajar kepada saya sehinggalah saya betul-betul mahir. Mula mempelajari untuk menebar roti canai sejak dari umur 11 tahun lagi, baginya ia tidak sukar dan dia hanya mengambil masa selama 2 minggu sahaja untuk menguasai kemahiran ini sepenuhnya. Alhamdulillah, kat kedai orang always ramai, rezeki masuk alhamdulillah. Hak paling Kiss suka, yang paling Kiss bersyukur sekali adalah customer yang baik-baik. Customer faham kita orang. Kita orang lambat, customer boleh tunggu, boleh sabar. Kiss ambil masa dalam seminggu 2 sahaja untuk fase dalam nebor canai ni. Sebab sebelum-sebelum ni, Kiss aja dah nebor untuk diri Kiss sendiri. Macam kalau Kiss nak makan, Kiss nebor diri gitu. Kiss tak berani nak nebor ke customer ni masa umur Kiss 12 tahun. Masa tu, tangan papa Kiss cedera. Dia selio. Dan Kiss lah hak nebor kat kedai tu. Sampailah ke hari ni.
Christina berharap agar dapat memperluaskan lagi bakat serta kemahirannya dalam menebar roti canai sekaligus dapat membantu keluarganya untuk terus menghasilkan produk makanan yang berkualiti tinggi pada masa hadapan. Kebolehan adik Christina menebar roti yang boleh dibawanya ke mana-mana juga. Dan hari ini di WHR kita pun ada seorang penebar roti canai yang akan membuatnya secara langsung buat anda. Kita bersama dengan Puan Nur Shafira, bukan penebar roti canai, pengusaha roti canai, dan juga Encik Faizal di sana yang akan menunjukkan gaya menebar roti canai ya. Okey, baik, apa pun kita nak tanya kepada Puan Nur Shafira dahululah kan Puan. Tadi sempat berbual, Puan berkata yang baru bermula bulan 9 hari itu. Ya, jadi nak tahulah kisah di sebalik roti canai sarang burung dan pelbagai roti canai yang Puan ada di kedai Puan. Okey, maksudnya kisah bermula dia. Okey, sebelum ni saya berniaga malam. Okey, lepas tu bila dah start PKP, waktu berniaga tu sampai pukul 8 je. So kita ubah strategi untuk berniaga pagi. So bila fikir-fikir balik, yang bersesuaian adalah roti canai. Yang itu dah timbulnya roti canai ni. Okey, jadi adakah roti canai sarang burung menjadi keutamaannya yang memang orang datang dia cari, kedai ni saya tahu ada jual roti canai sarang burung? Ya, betul. Fokus utama kita adalah sarang burung. Sarang burung berlaut lah sebab kalau sarang burung, roti canai sarang burung ni mana-mana pun kita boleh jumpa. Tapi yang special dekat sini, kita ada variety of lauk. Okey, tengok tu yang dah siap ada 4 ketul tu, 4 macam mana tu? 4 biji, 4 biji roti sarang burung. Tapi kan Puan Shafira ni pun ada kisah di sebaliknya yang saya rasa boleh memberikan inspirasi lah. Walaupun membantu suami dalam perniagaan, minat terhadap masakan dan makanan juga menjadikan Puan untuk bermula mengusahakan bidang perniagaan makanan ya. Ya, betul. Mungkin Puan boleh kongsikan latar belakang sedikit. Tadi kata ada belajar hospitality juga ya. Ya, Nampak betul. dalam cara Puan buat presentation makanan ni. Okey, sebelum ni saya memang study dekat UiTM, hotel management. So memang kita adalah kelas kulineri apa semua. So bila dah berkahwin, saya bekerja dengan suami. So minat masak tu masih banyak. So berniaga makanan bermula 2017. Dan lately ni dia baru kita orang buat roti canai. So next akan ada kedai lah. Okey, makin banyak roti canai ke atas tu. Tapi nak tanya jugalah Encik Faizal. Ya, saya. Katanya dah 17 tahun. Sambil-sambil buat tu boleh borak Encik Faizal? Ya, boleh. Dah tu, wow. Saya nak bercakap ke nak tengok ni? Macam alamak, tak jatuh ya. Encik Faizal dah 17 tahun ya menebar roti canai. Nak tanya macam mana bermulanya minat ataupun untuk bermula lah nak menebar roti cabaran canai? dari ayah saya ke? Cabaran? Okey, macam mesti ada kisah di sebalik Ayah saya, juga. saya nak makan roti masa umur saya 12 tahun. Habis saya minta roti kat ayah saya kata, kau nak makan roti kau buat sendiri. Lepas saya simpan dalam hati lah. Satu hari nanti aku mesti challenge ayah saya. Dan umur 13 saya start menebar. Okey, baik. Dan kalau kita lihat tadi masa awak buat, saya rasa macam orang kata anxious lah juga kan. Tak pernah pernah jatuh. Pasti dia pernah jatuh. Pernah jatuh. Berkali-kali saya berlatih jatuh lah. Tapi minat dia tu hari-hari saya buat. Okey, tak pernah penat ke jemu ke menebar roti canai? Tak, minat saya dari kecil. Itu dia. Kalau ada minat memang segala ni akan kita sukai kan. Kita betul. suka. Macam Puan jugalah. Minat pada masakan dan makanan, Puan teruskan dengan perniagaan kan. Okey, baik Puan. Mungkin boleh terus kongsikanlah. Apa antara roti canai jenis-jenis? Sebab kalau kita lihat yang dekat depan ni, dia lain sikit. Roti canai tapi cara Puan hidangkan dia nampak macam pizza. Ya, betul. Boleh kongsikan apa sebenarnya keistimewaannya? Okey, keistimewaan roti canai kedai ni dia ada variety of lauk. So macam orang yang suka pedas, orang akan pilih sambal bilis sebab this one ada spicy sikit. So macam kategori orang tua sikit, dia orang suka kambing. Jenis anak muda, remaja suka ayam atau daging. So this one memang special. Dia ada double cheese, double daging. This one pun one of best seller. Wow. Siapa suka cheese kena try this one. Okey, kalau ada kita lihat ada 4 keping yang tak siap lagi. Puan boleh tunjukkan macam mana nak jadikannya roti sarang burung. Dah boleh kita masukkan boleh. telur tak? Ataupun Encik Faizal nak tunjukkan. Balikkan dia pun.
Okey. Tapi kan kalau kat rumah rasa biasalah orang beli dough yang dah frozen. Betul. Terus. Tapi kalau sarang burung boleh ke kita olah kat rumah? Depends pada orang juga. Setengah orang dia beli roti frozen macam paratau macam tu, dia orang buang yang tengah-tengah tu lah. besarkan telur. So macam kita orang memang kita orang buat dough sendirilah hari-hari. Oh, okey. Jadi dalam sehari tu berapa keping biasa Okey, dijual? kalau untuk hari biasa 400 ke 500 keping, kalau hari Minggu 800 hingga ke 1000 keping. Wow. Okey, itu dia roti sarang burung yang tengah dimasak oleh Encik Faizal. Tapi selain daripada roti canai lah Puan, apa antara menu di kedai Puan? Okey, buat masa sekarang memang kita fokus dekat roti canai. Selain pada sarang burung, setengah orang tak makan. Kita ada roti kosong, roti telur. Tapi main kita adalah roti sarang burung. Okey, baik. Ada yang dah siap, dah masak ke tu? Ada. Kalau boleh kita tunjukkan kepada penonton macam mana Puan hidangkan. Abang kameraman dekat depan ni sebenarnya lapar. Saya lihat muka mereka cukup fokus kat roti canai tu. Sekejap lagi bolehlah kita makan. Okey, Encik Faizal, nak tunjuk apa-apa stun menebar roti canai. Wow. Tak koyak ya? Itu yang saya tanya Encik Basri tadi juga. Okey, ini dia. Kita hidangkan. Dengan apa tu kita hidangkan? Yang ni daging cincang. Okey, baik. Yang menjadi pilihan lah Puan. Apa yang menjadi macam orang suka? Ikan bilis, daging cincang ataupun apa tu? Kambing. Kambing. Mana satu? Okey, selalunya orang akan order daging cincang dan yang ni. So, bila kategori budak-budak selalunya suka cheese kan. Okey, Kadang-kadang baik. kita tak letaklah daging semua, kita just letak cheese je. Tapi kan saya perlu juga bertanya mengenai kari Puan. Cukup orang kata pekat karinya, bau betul. dia bila Puan gaul memang walaupun pakai mask boleh bau kuat. Apa istimewa kari ni? Ada resepi turun-temurun ke? Ya, betul. Macam setiap masakan ada specialty dia sendiri. Macam yang ni kita nak masak je lebih kurang kita perlukan 6 jam nak siapkan sambal je. Wow. Macam rempah kita ada lebih kurang 7 campuran rempah. Macam dal pun memang kita bagi dia pekat supaya dia bila makan dengan roti tu dia lekat di roti tu. Okey, nak tanya Encik Faizal lah pula. Encik Faizal, dalam banyak roti canai semuanya perlu Encik menebar kan. Tapi yang awak suka yang mana satu? Roti sarang burung cheese special. Roti sarang burung cheese special. Inilah dia. Roti sarang burung cheese special. Rupa dia macam pizza juga. Dan mungkinlah budak-budak muda sekarang ni tak ramai yang menebar. Kalau awak bermula sejak umur 13 tahun kan. Kalau mereka nak suruh mereka minatlah, menarik perhatian mereka. Macam mana tu awak rasa? Itu benda ni di atas hati sendiri lah. Tak boleh paksa. Dia kalau minat, mesti dia boleh belajar. Tak boleh paksa. Kalau kita panggil dia, "Mei, kau datang belajar tebar roti," memang tak boleh. Dia kena minat dia sendiri. Okey, baik. Dan kalau anda yang ingin mencubanya, kalau mereka nak mencubanya di mana? Restoran Puan ataupun bagaimana boleh mereka membuat pesanan? Okey, kedai kami di Bandar Tusi On Cheras, menghadap dengan League Valley dan bersebelahan TNB. Okey. So, kalau untuk order boleh ambil info kami di Instagram Roti Canai Daksen dan Facebook Thai Celup-Celup. Semua info ada kat situ. Okey, baik. Sebelum kita nak berehat, Encik Faizal nak tunjuk sekali lagi aksinya. Okey. Itu dia uli dulu. Itu panggilnya uli juga kan? Ya. Okey. Saya kena mampakkan dulu. Okey, Puan pandai menebar roti tak? Oh, saya belum. Ada minat macam Encik Faizal katakan tadi? Pernah try tapi koyak. Koyak. Okey, kalau tak nak koyak nak buat macam mana tu Encik Faizal? Dia tangan kena lembut. Tangan kena. Maksudnya tangan Puan ni tak lembut ke? Tangan bos awak tak lembut ke? Okey, tangan lembut. Kita perlukan tangan lembut. Okey, baik. Sambil menunggu Encik Faizal, ini dia kami tunjukkan kepada anda roti sarang burung yang dihidang dengan daging. Ya, betul. Okey, ini dia satu jenis. Itu dia. Tak tahu nak tengok mana. Nak tengok roti canai ke? Nak tengok dia menebar ke macam mana tu? Dan ini dia roti sarang burung special. Ada cheese yang menjadi kegemaran kanak-kanak. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Puan Nur Syafira.